Ar-Ra' adalah seseorang gembala adalah seseorang bahawa jika anda mengalihkan pandangan mata anda dari tanggungjawab anda untuk satu saat je pun atau selama 5 minit, dia hanya akan berkata, izinkan saya tidur je dulu di bawah pokok ini sementara kambing biri-biri aku buat hal sendiri. Tapi 5 minit itu mungkin cukup untuk 3 daripadanya jatuh dari tebing. Atau bagi serigala makan ke. Seperti ada sikap waspada yang berterusan terhadap kawanannya. Bahawa saya harus benar-benar bersikap berjaga-jaga dan bersikap prihatin dan juga risaukan. Faham? Dalam hal ini, haiwan di bawah jagaan saya. Tetapi dalam kes kita, orang-orang di bawah jagaan kita. Okey, tapi mari kita melangkah lebih jauh, lebih lanjut. Sekiranya saya sebenarnya adalah seorang pengembala dan saya mengawasi haiwan-haiwan saya. Saya ni sebenarnya tidak mempunyai masa untuk memberi komen pasal orang lain yang berada di ladang lain. Hei, kau tidur ke tengah kerja tu? Kan? Sekiranya lah saya ni terlalu sibuk memerhatikannya, apa yang saya tidak perhatikan? Kerja saya sendiri, tanggungjawab saya sendiri kan? Kadang-kadang anda akan menemui fenomena ini di tempat kerja. Anda mempunyai orang yang tidak bagus dalam pekerjaan mereka atau mereka malas dengan tugas mereka. Dan jika anda berada di office macam itu atau dalam bisnes macam itu dan anda mempunyai orang-orang seperti itu, anda akan mendapati masa mereka kebanyakannya dihabiskan untuk bercakap atau gosip mengenai pekerja-pekerja lain. Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ini meletakkannya takzim. Allah Subhanahu Wa Taala berkata, "Wallazinahum li amanatihim wa ahdihim ra'un." Bukan wallazinahum ra'una li amanatihim, kan? Dia Subhanahu Wa Taala meletakkan amanat dan ahad muqaddam. Dia Subhanahu Wa Taala meletakkannya lebih awal seolah-olah mengatakan hanya atas tanggungjawab mereka sendiri, hanya atas kepercayaan mereka sendiri, hanya dengan janji-janji yang dipikul mereka sendiri untuk mereka bersikap berjaga-jaga. Mereka bersikap berjaga-jaga dengan serius, dengan teguh. Dan apabila mereka betul-betul melaksanakan itu, mereka ini sebenarnya tidak mempunyai masa untuk sibukkan diri sendiri dengan kesalahan dan kekurangan orang lain. Sebenarnya jika tidak, itu adalah petunjuk bahawa anda tidak benar-benar memenuhi tanggungjawab anda sendiri. Ini bukan hanya mengenai kerja, sebenarnya mengenai apa yang anda selalu perhatikan. Ada orang yang sentiasa memerhatikan orang lain, sibuk dengan hal orang lain seolah-olah mereka tak payah memerhatikan diri mereka sendiri. Anda akan mempunyai orang yang sangat-sangat cepat memberi komen pada keluarga orang lain. Tahu tak kamu, cara mereka membesarkan anak-anak mereka? Saya tak tahulah apa yang mereka lakukan itu. Macamlah anak-anak anda dibesarkan sebagai malaikat. Sekiranya anda bersembunyi di sebalik khayalan ini, bahawa anak-anak anda dan anak-anak saya berasal dari keluarga yang baik-baik sahaja, izinkan saya memberitahukan anda sesuatu. Ibrahim AS adalah keluarga yang cukup baik. Anaknya adalah Ishak AS dan Ibrahim adalah seorang Nabi SAW. Ishak AS adalah seorang Nabi. Ishak AS mempunyai seorang anak lelaki, Yaqub AS. Dia juga seorang Nabi. Jadi, datuk adalah seorang Nabi, bapa adalah seorang Nabi, cucu juga seorang Nabi. Yaqub mempunyai ramai anak dan salah satunya adalah seorang Nabi, Yusuf AS. Tapi beliau juga mempunyai anak-anak lain. Anak-anak ini berasal dari keluarga yang cukup baik. Tapi jika anak-anak Yaqub AS yang sanggup membunuh adik mereka sendiri atau paling tidak pun menculiknya, membuangnya ke dalam perigi, dalam parit di tengah-tengah hutan. Dan mereka lepas tu balik berbohong kepada ayah mereka tentang perkara itu. Abang-abang yang sama itu, jika anda fikirkan, keluarga ini tidak dapat lari dari masalah besar kan? Tidaklah. Mereka ni berasal dari keluarga yang baik. Ya, memang betul mereka tidak dapat datang dari keluarga yang lebih baik dari itu secara teknikal, keturunan Ibrahim AS itu. 3 generasi kenabian dan salah seorang adik-beradik juga seorang Nabi, kan? Tapi masalah keluarga tetap ada untuk kita pelajari sebagai teladan. Okey, sebelum anda memerhatikan orang lain dan mengkritik mereka, anda dan saya semestinya bimbangkan tentang apa yang berlaku di rumah kita sendiri. Ayat ini sangat mendalam dan ia berbunyi wallazinahum liamanatihim wa a'dihim ra'un. Penggunaan huruf lam di sini juga sangat luar biasa. Ini sebenarnya sebab Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan kepercayaan kepada anda untuk ini. Kerana anda telah masuk ke dalam perjanjian ini, anda harus jangan ambil peduli tentang orang lain. Anda jangan peduli langsung.
kami semua tidak senang untuk mengetahui ada sesuatu yang tidak kena dengan keluarga orang lain. Kerana kita terlalu sibuk menjagakan amanah yang telah diserahkan kepada kami. Jadi perkataan lam di sini sebenarnya kembali kepada anda. Ia bersifatkan peribadi. Ia bahkan bukan tentang pekerjaan, bukan masyarakat, bukan keluarga. Ia kembali akhirnya kepada individu itu sendiri. Allah Azza wa Jal memberi kita sebuah amanah. Saya sebuah amanah ke atas diri saya sendiri. Ini mengubahkan pandangan saya terhadap sesuatu. Anda tahu, ia juga berkenaan dengan jenis perbualan. Anda dan saya terlibat sepanjang hari. Dengan siapa anda bercakap dan apa yang anda bicarakan dan berapa banyak perbualan itu mengenai orang lain dan betapa teruknya mereka. Atau berapa banyak perbualan itu sebenarnya adalah pertamanya mengenai diri kita sendiri dan keduanya mengenai keluarga kita sendiri. Dan apa yang boleh kita lakukan untuk menolong mereka yang memerlukan dalam keluarga kita sendiri. Tujuan seorang gembala bukan untuk mendapat tahu bahawa kambing sedang melakukan kesalahan. Ia nak pergi makan sesuatu yang beracun ke atau pergi makan sesuatu yang berbahaya ke dan kemudian anda pergi dan tendang kambing itu. Dan katakan, bodohlah kau ni. Dan kemudian sebat dia. Tujuan menjadi gembala adalah untuk mendapat tahu apabila sesuatu yang tidak kena. Untuk mengelakkannya dari berlaku. Untuk memastikan bahawa jika ada kesalahan yang dilakukan, penyembuhan boleh berlaku selepas itu. Dan ia dilakukan dengan kasih dan sayang. Itulah sepatutnya yang dilakukan. Apa yang sering berlaku di rumah tangga kita adalah ketika kita memikul tanggungjawab itu. Baiklah, saya tidak sibuk pasal orang lain. Saya akan sibukkan diri untuk diri saya sendiri saja. Dan keluarga saya. Dan mereka yang berada di bawah jagaan saya. Tapi apabila saya memikulnya, saya menjadi diktator lah pula. Saya mula menunjukkan semua yang salah. Dengan anak saya, anak perempuan saya atau adik-beradik saya. Setiap peluang yang saya dapat, saya akan teguh. Kamu tahu tak? Kamu masih macam ni. Kamu masih macam tu. Oh, cara kamu berpakaian tu. Cara kamu bercakap. Cara kamu melihat. Cara kamu berdiri. Cara kamu duduk. Terdapat sebilangan ibu bapa yang anak perempuan mereka kadang-kadang datang kepada saya komplain dan berkata, ibu saya tidak pernah senang dengan saya. Saya tanya, kenapa dia tidak pernah senang dengan kamu? Kenapa pula? Dia tidak senang dengan cara saya diri, cara saya duduk, cara saya berpakaian. Sekiranya saya memakai stokin ke tak? Seperti mengapa anda memakai stokin itu? Kenapa kamu tersenyum? Kenapa kamu tidak tersenyum? Kenapa kamu duduk menghadap ke arah ini? Mengapa kamu tidak duduk menghadap ke arah itu? Alah, saya tidak boleh tahan lagi lah. Sekarang anak ini tidak mendengarkan ibu bapa mereka. Kerana ibu bapa selalu mengkritik. Dan apabila anda memberitahu ibu bapa, tenang sedikit, relax sedikit, jangan tegas sangat. Ibu bapa akan berkata, tidak, kita harus menjaga anak-anak kita. Ya, memang betul, tetapi anda tidak boleh terlalu membebani pada anak-anak anda. Idea seorang gembala tidak mengambil kambing dan berkata, makan rumput ni, jangan makan rumput itu. Bagilah kambing sedikit ruang, ada sedikit ruang untuknya beroperasi. Jadi di sini ada dua mesej penting yang saya ingin kongsikan kepada anda berdasarkan ayat ini. Satu, kita tidak boleh memandang ringan atau mengambil sambil lewa tanggungjawab kita. Dan itu bermakna kita tidak boleh fokus pada orang lain dan tanggungjawab mereka itu. Dan apa yang mereka tidak buat ke? Sebaliknya, berikan fokus pada perkara yang tidak anda lakukan. Dan apa yang perlu berlaku dalam keluarga anda sendiri. Yang satu lagi pula, ialah ketika kita fokus pada keluarga kita dan tanggungjawab kita sendiri, bahawa kita tidak boleh menjadi terlalu membebankan. Kita sebenarnya harus mengasihi dan berbaik hati dan bersabar semasa kita melakukannya. Ayah boleh berbunyi sahaja, wa'mur ahlaka bis solati. Perintahkan keluarga kamu untuk mendirikan solat. Allah Subhanahu wa taala menambahkan wastabir 'alaiha. Dan ini sighatul mubalaghah. Bersabar dengan bersungguh-sungguh dengan perintah itu. Mengapa? Kerana apabila anda menyuruh anak lelaki anda mendirikan solat, anak perempuan anda untuk mendirikan solat, mereka mungkin berkata, saya tak maulah papa terus suruh saya solat saja. Dan mungkin ada konflik di rumah sebab anda secara berterusan bercakap mengenai solat saja. Bersabarlah dengan itu. Ia tidak akan berlaku dalam sekelip mata. Saya benar-benar terkejut dengan perkataan istibar. Tidak digunakan di tempat lain. Hanya di ayat ini saja. Apabila Allah Subhanahu wa taala bercakap mengenai keluarga anda sendiri. Bersama keluarga kita sendiri, kita memerlukan tahap penjagaan dan tahap kasih yang special. Tahap kesabaran yang istimewa. Supaya kita dapat menunaikan tanggungjawab menjadi ra'. Subhanallah.